وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah bantuan dan pertolongan-Mu kepada saudara mara kami yang berada di Gaza, ya Allah, yang berada di Palestin, ya Allah, di mana-mana jua pada setiap masa dan ketika umat Islam sedang diuji, ya Allah, berikanlah bantuan dan pertolongan-Mu kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada umat Islam, ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam, ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam, ya Allah. Hancurkanlah kesatuan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Didoakan kepada seluruh sahabat-sahabat senantiasa berada dalam kesihatan yang terbaik dan kita semua senantiasa berada dalam redha Allah, senantiasa berada dalam keberkatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, sikit masa yang kita ada pada pagi ini kita ambil untuk kita melakukan muhasabah dan melakukan sedikit koreksi dalam kehidupan kita, iaitu kita mengambil sedikit masa termasuk apa yang dikatakan sebagai a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Jadi kita mengharapkan agar kita ini tidak tergolong di kalangan apa yang dikatakan manusia yang rugi. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi insya-Allah kita mengharapkan agar kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang beriman dan juga senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, kerana manusia itu akan menjadi insan-insan ataupun menjadi orang yang rugi sekiranya kita tidak memanfaatkan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kita rasa macam sibuk, kita tak sempat kita nak buat amal-amal kebajikan. Jadi apa yang saya nak kongsikan ialah satu peringatan yang cukup ringkas, satu peringatan yang cukup mudah. Sesungguhnya hanya dengan 1 minit sekalipun kita mampu untuk melakukan amal-amal kebajikan yang besar, ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa pada pagi ini saya kongsikan dengan sahabat-sahabat
kita mengambil masa lebih kurang 7 ataupun 8 minit untuk kita beristighfar, untuk kita berselawat, untuk kita membaca surah Al-Ikhlas, untuk kita bertasbih, untuk kita melafazkan la haula wala quwata illa billah, untuk kita mendoakan saudara-saudara kita, untuk kita saling bertanya khabar berita. Kerana di situ adanya keberkatan, termasuk apa yang dikatakan apa dia? Apakah dia perkara yang mampu kita lakukan hanya dalam 1 minit? Kan maklumlah kita ni menjadi manusia yang selalu kita kata paling sibuk sekali dalam dunia. Ustaz nak istighfar tak sempat Ustaz. Ustaz nak baca Al-Quran tak sempat Ustaz. Ustaz nak baca selawat tak sempat Ustaz. Ustaz nak doa, nak berdoa pun tak sempat Ustaz. Sebab tu saya habis solat je saya terus bangun. Tak sempat saya nak berdoa. Saya tak sempat nak bertasbih dan sebagainya. Jadi kita lihat ada 7 ataupun 8 perkara yang boleh kita lakukan walau hanya dalam 1 minit. Apa yang kita boleh perolehi daripada 1 minit, amalan yang kita lakukan sekecil-kecil amalan dalam 1 minit, tetapi Allah Ta'ala janjikan ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama apa dia? Perasan tak perasan tadi bila mana kita membaca surah Al-Ikhlas dalam masa 1 minit. Berapa banyak kita boleh membaca surah Al-Ikhlas dalam 1 minit? Yang kita dah buktikan tadi. Kita baca surah Al-Ikhlas dalam 1 minit. Kita mampu baca dalam keadaan yang cukup tenang. 6 kali kita membaca surah Al-Ikhlas dalam masa hanya 1 minit sahaja. Kan kadang-kadang kita rasa nak baca Quran tak sempat pun. Sedangkan bila mana kita ambil masa 1 minit, kita baca dengan tenang, kita mampu menghabiskan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Kalau kita baca laju sikit dengan satu nafas, boleh cecah sampai 10 kali. Apa yang kita dapat dengan kita membaca surah Al-Ikhlas dengan 10 kali? Kan? Bila mana kita baca laju Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir, iaitu surah Al-Ikhlas, sebanyak 10 kali, maka Allah Ta'ala akan membangunkan untuk orang tersebut rumah di syurga. Allahu Akbar. Kita nak beli rumah dekat dunia ni, sekarang ni nak beli rumah. Kalau rumah murah pun senang cerita lah, 100,000, 200,000, payah nak cari dah. Senang cerita sekarang ni nak cari rumah, kalau kata area Lembah Terang, kurang-kurang 400-500,000. Kan? Allah Ta'ala bagi kita hadiah yang cukup besar hanya dengan kita membaca surah Al-Ikhlas. Ini dijanjikan melalui hadis baginda Nabi SAW. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali, lebih kurang 1 minit lebih, kita akan diberikan syurga. Di syurga nanti diberikan rumah kita di dalam syurga tersebut. Allahu Akbar. Jadi kita tak ada alasan kita kata tak sempat nak membaca Al-Quran, sedangkan dalam 1 minit sahaja kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dan dijanjikan dengan rumah di dalam syurga. Itu yang pertama. Yang keduanya apa dia? Iaitu kita mampu untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil 1 minit macam kita amalkan tadi. 1 minit yang kita bacakan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga serta para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam 1 minit kita boleh baca 10 kali selawat. Kalau kita baca selawat yang pendek kan, sallallahu alaihi wasallam, kita boleh baca sampai 30 kali. Kan kita baca lagi, ambil masa lagi, kita boleh baca sampai 100 kali kan. Apa ganjaran bagi mereka yang membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksud daripada sebuah hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah akan turunkan rahmat ke atasnya 10 kali ganda. Allah kan, mana nak dapat dalam dunia ni, mana nak dapat kita melakukan suatu perkara dibayar dengan 10 kali ganda daripada nilai yang kita lakukan kan. Allah Ta'ala berikan ganjaran 1 kali kita berselawat, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan, menurunkan rahmat kepada kita 10 kali ganda. Apa yang dimaksudkan dengan rahmat Allah Ta'ala yang dikatakan 10 kali ganda kepada kita? Dalam sebuah
Peringatan lain mengatakan daripada barang siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala akan berselawat 10 kali kepada kita. Kan? Yang dimaksudkan dengan rahmat Allah itu iaitu kerahmatan dalam kehidupan kita. Dipermudahkan segala urusan kerja kita dan sebagainya. Jadi perbanyakkan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW dalam seminit paling kurang 10 kali. Dan paling kurang 10 kali dilipat gandakan menjadi 100 kali untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Seminit dia takkan tak ada masa kot. Kita nak kata, Ustaz tak sempat Ustaz selawat. Nak selawat sekali pun tak sempat. Allah, seminit je pun. Dan seminit je pun. Kita kalau jawab telefon, tak cukup seminit, paling kurang 5 minit. Kan? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, kita melafazkan istighfar dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang memberikan peringatan kepada kita yang bermaksud, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan daripada setiap kesedihannya, kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Istighfar kita sekali, Allah Ta'ala akan berikan kegembiraan. Sebab itu bila mana kita diuji dengan kesedihan, diberikan kesedihan, perbanyakkanlah istighfar kita. Allah Ta'ala telah janjikan kegembiraan atas kesedihan yang menimpa kita. Asbab daripada istighfarnya kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan rezeki kita yang berada dalam kesempitan, kita perbanyakkan istighfar kerana sesungguhnya di situ Allah Ta'ala telah janjikan kelapangan bagi setiap kesempitan dan juga Allah Ta'ala akan memberikan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Baik itu bila mana kita ada ujian dalam sudut ekonomi, dalam sudut kewangan, perbanyakkanlah istighfar. Allah Ta'ala telah janjikan kan, dalam pada kita beristighfar akan dijanjikan dengan rezeki yang melimpah ruah ya, daripada arah yang tidak disangka-sangka. Dalam kita beristighfar, macam tadi kita baca istighfar yang agak panjang, kita boleh buat sebanyak 5 kali istighfar. Bila kita buat istighfar yang paling pendek, astaghfirullah, 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 boleh mencecah sehingga 30 kali istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alasan lagi tak kita nak kata kita tak sempat nak istighfar? Ada alasan lagi tak kita nak mengatakan kita tak sempat berselawat? Ada alasan lagi tak kita nak mengatakan yang kita tak sempat nak membaca Al-Quran? Maka di situ tiada kelepasan untuk kita mengatakan kita tak sempat. Seterusnya daripada sebuah hadis baginda Nabi SAW, 2 kalimah yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan serta disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, iaitu kalimah tasbih kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita dah buktikan dalam masa seminit kita bertasbih dengan lafaz kalimah yang ringan di mulut kita tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Allah, iaitu amalan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dengan 2 kalimah yang sangat mudah untuk kita lafazkan ini, ianya boleh membantu kita pada hari akhirat dan juga memberatkan timbangan amalan kita. Kita ni dahlah tak banyak amalan, risau kita timbang-timbang nanti di akhirat dalam hari penghisapan amalan kita tak banyak mana, lebih berat kepada dosa yang kita lakukan. Jadi pada waktu itulah amalan ini akan memberikan kita, amalan tasbih ini akan memberikan kita suatu bekalan yang terbaik dalam masa seminit. Kalau kita bacakan seperti mana yang kita bacakan tadi, lebih kurang dalam 14 ataupun 15 kali kita boleh baca tasbih ini. Kalau kita baca laju sedikit, kita masuk gear 3, gear 4, gear 5, mungkin boleh mencecah 30 ataupun 40 kali kita melafazkan tasbih tersebut. Seterusnya apa dia? Dalam masa seminit kita melafazkan suatu
lafaz, iaitu apa dia? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kan? Kita lafazkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Suatu amalan yang mana baginda Nabi SAW bersabda, memberikan peringatan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwwata illa billah, kerana ia merupakan simpanan pahala berharga di syurga. Ini fixed deposit kita. Ini simpanan kita. Kita duk melabur dalam ASB, kita duk melabur dalam bursa saham dan sebagainya. Ini bila mana kita melafazkan la haula wala quwwata illa billah dalam seminit, kita mampu melafazkan lebih kurang 13 ke 15 kali. Kan? Ini simpanan yang paling berharga, antara yang paling berharga, simpanan pahala kita yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam seminit kita mampu melafazkan 13, 14 kali, 15 kali. Bahkan bagi mereka yang dah biasa dah dengan lafaz ini, boleh mencecah sehingga 20 ke 30 kali dalam melafazkan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Kan? Simpanan tetap, mana nak cari kan? Mana nak cari simpanan tetap ini? Kita nak simpan duit dekat dunia banyak-banyak pun kita tak ada duit, tetapi Allah Ta'ala offer pada kita simpanan tetap yang cukup baik di akhirat kelak. Seterusnya apa dia? Kan? Perasan tak perasan, pada pagi ini juga kita telah pun saling bertanyakan khabar berita dalam masa seminit. Kita hubungkan silaturrahim, dan yang paling penting sebenarnya antara silaturrahim yang terbaik ialah silaturrahim sesama ahli keluarga kita. Baginda Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dalam satu peringatan berkaitan dengan menghubungkan silaturrahim, yang bermaksud hadisnya, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturrahim. Mudah je. Kita nak dapat keluasan rezeki kita, kita nak ditangguhkan kematian kita, maka hendaklah kita menyambung silaturrahim. Tak sampai seminit pun, tak sampai seminit. Kan pagi-pagi ni, selepas ni nanti masuk dalam grup WhatsApp family kita. Assalamualaikum wahai adik-beradikku. Assalamualaikum ahli grup WhatsApp ini. Pagi ni semua dalam keadaan kesihatan yang terbaik ke? Kan, apa khabar semua? Kan, wahai calon ahli-ahli syurga, pagi ini semua dah bangun ke? Kan, pagi ni semua dah sarapan ke? Ini soalan yang mudah, kita type tak sampai berapa minit pun kan. Kadang-kadang 5 saat je pun kita hantar. Ini yang termasuk dikatakan apa dia? Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturrahim. Allahu Akbar. Banyaknya kemudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita, banyaknya kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tetapi berapa banyak di kalangan kita yang memanfaatkan offer daripada Allah Ta'ala. Kan, kita ni Allah Ta'ala beri offer banyak sangat dah. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling beruntung. Kan, umur kita tak panjang mana, tetapi pahala ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita cukup besar dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Seterusnya apa dia? Dalam seminit kita mampu untuk mendoakan orang lain, kan? Baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mendoakan mukmin lelaki ataupun perempuan, nescaya Allah akan memberi pahala kebaikan dari setiap mukmin lelaki dan perempuan yang didoakannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kita doakan orang seminit ya. Macam tadi kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin, yang berada di Gaza, lebih kurang seminit. Sempat tak kita doakan mereka? Sempat dalam masa seminit. Kadang-kadang dalam perjalanan kita nak pergi kerja, kadang-kadang dalam perjalanan kita nak pergi beli barang, kan? Dalam perjalanan kita nampak ada orang kemalangan, kan? Kita ambil masa kita doakan, ya Allah, semoga dipermudahkan urusan yang kemalangan tersebut, dipermudahkan dan diberikan keafiatan atas ujian. Allahumma salli alaihi wasallam, minta maaf atas ujian yang diberikan kepada orang tersebut. Seminit je pun kita nampak orang tengah menjual, kan sekarang ni trend dekat traffic light, orang jual asam, orang jual mangga dan sebagainya, kan kita tak mampu nak beli, ataupun kita rasa kita tak makan, kita tak beli pun. Apa salahnya kita doakan, ya Allah, semoga dipermudahkan rezeki orang yang sedang melakukan jualan tersebut, kan. Tak susah mana. Nampak orang motornya rosak, kita nak berhenti pun kita tak ada kemahiran. Ya Allah,
permudahkanlah urusan orang yang diberikan ujian dengan motornya rosak, tak sampai seminit pun kita doakan kebaikan untuk orang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan pahala kebaikan buat diri kita, dan Allah Ta'ala memberikan juga doa kebaikan tersebut berbalik kepada diri kita. Dan yang terakhir, iaitu apa dia, hanya dalam 1 minit kita mampu untuk menyebarkan kebaikan. Contoh macam hari ni pagi tadi ataupun semalam kita dah buat dah kan? Kita dapat saja link tentang kuliah subuh kita pada pagi ini, kita dapat link ataupun promosi iklan tentang bacaan Yasin, doa, selawat dan tazkirah pada pagi ini, kita share dalam grup-grup lain kan, kita share dalam grup-grup lain. Jadi orang lain pun dapat juga manfaatnya. Ataupun kita dapat tips pada pagi ini kan, kita dapat apa nama ni, amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam seminit kan. Kita catat, kita masuk dalam grup WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkan seminit yang kita ada dengan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Send, tak susah pun kan. Kita type dalam seminit kita mampu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa seminit kita mampu bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai seminit kita dah melakukan amal-amal kebajikan. Okey. Jadi baginda Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengikutinya, yang demikian itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Kita ajak orang buat kebaikan, orang melakukan kebajikan tersebut, Allah Ta'ala bagi kita pahala. Orang yang buat, kita dapat pahala. Yang kita tengah duduk, kita tengah tidur, orang lain buat kebajikan, kita share tentang selawat tadi, tiba-tiba orang dapat, ya Allah, aku hari ini belum selawat kepada baginda Nabi SAW, maka orang tu pun berselawat, kita tengah tidur, dan kita dapat pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa kita sedari. Jadi mudah tak mudah? Mudah je pun akan amalan-amalan yang dikongsikan pada pagi ini, amalan-amalan yang mudah. Baca surah Ikhlas dalam seminit, baca selawat dalam seminit, istighfar dalam seminit, bertanyakan khabar berita kepada keluarga kita dalam seminit, melafazkan tasbih dalam seminit, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah dalam seminit, mendoakan orang lain, saudara-saudara kita, teman-teman kita dalam seminit, dan sebarkan kebaikan hanya dalam seminit. Susah tak? Tak susah mana pun. Tetapi kita yang kadang-kadang leka untuk melakukan perkara-perkara kebaikan yang cukup besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap saya nak tengok ada tak soalan. Boleh ke kita berzikir sambil buat kerja? Boleh, tak ada masalah. Kita berzikir sambil buat kerja tak menjadi kesalahan. Bahkan itulah yang digalakkan kan. Sambil kita nak masak dekat dapur, kita pun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Silakan, tak ada masalah. Kan? Sebab orang tua dia cakap apa dia? Kalau kita memasak dekat dapur sambil menyanyi, nanti dapat jodoh orang tua katanya. Kan tak tahu mana dalil dia dapat, wallahu a'lam. Tapi itulah yang kadang-kadang dimomokkan kan. Orang sekarang dia tak risau pun. Orang sekarang ni kadang-kadang anak dara memang dia niat nak cari orang tua. Dia kata, saya nak cari orang tua yang ada pangkat datuk, ada kekayaan kan. Sebab tu dia kata, sebab itulah saya menyanyi dekat dapur kan. Mak dia marah, apa ke benda kau sambil buat kerja, sambil masak, sambil menyanyi. Dapat orang tua baru tahu, alhamdulillah mak, memang nak cari orang tua. Kata orang muda sekarang ni bukan caring pun dengan isteri. Biarlah saya dapat orang tua yang memahami, dia kata kan. Kena pula pangkat datuk ke Tan Sri ke, dia kata senang hidup kita mak. Mak dia pun kata betul juga, dia kata kan. Sudah. Jadi tak tahulah dari mana mereka dapat perkara ni. Tapi mungkin teguran mereka ni nak bagi tahu, anak dara ni bila buat kerja kat dapur kenalah sopan sikit. Ni duk melalak, suara pula bukan sedap mana. Kan minta maaf, gurau je lah kan. Tapi nak bagi tahunya begitu, bila mana kita buat daripada kita duk melalak benda-benda yang tak sepatutnya, kan lebih baik berzikir sambil kita melakukan amal-amal dalam amalan-amalan harian kita. Okey. Seterusnya, boleh mendoakan orang lain, keluarga, ibu bapa, anak-anak, suami itu boleh ke kita consider sebagai orang lain? Betul.
ahli keluarga kita juga merupakan sesiapa saja selain daripada diri kita. Itulah yang dimaksudkan kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Sama ada ahli keluarga kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, suami kita, itu semua orang lain lah maksudnya, bukan diri kita. Jadi doakanlah, jangan kita kedekut sangat nak mendoakan orang lain. Tak kena bayar pun doa ni. Ustaz, saya bukan tak nak doa, Ustaz. Bayangkan kalau saya doakan mak saya kena bayar RM5, doakan bapak saya RM5, doakan anak-anak ada 5, dah RM25 pula, Ustaz. Kan nak doa suami. Kan dia orang bukan nak doakan saya pun. Jangan kira begitu. Sebab apa? Bila mana kita mendoakan orang lain, sebenarnya doa tersebut juga kita sedang tujukan untuk diri kita. Kan. Seterusnya ada soalan lagi apa dia? Baca surah-surah mudah sambil masak, mengemas pun boleh kan? Boleh kita nak baca Al-Quran dalam keadaan mana pun. Tetapi dalam bab membaca Al-Quran sebaik-baiknya dalam keadaan kita ada adab-adabnya, dalam keadaan kita berwuduk, dalam keadaan tak berwuduk pun boleh. Bila mana kita baca, bukan kita sentuh. Tetapi ada adab-adab dia. Bacalah waktu bila pun, pastikan adab-adabnya terjaga dan dalam keadaan yang kita fokus pada pembacaan kita. Tak semestinya duduk menghadap Al-Quran. Betul. Okay. Selawat dalam hati boleh ke Ustaz? Boleh selawat dalam hati. Tetapi lebih baik kita selawat di bibir kita dilafazkan. Kan? Selawat dalam hati tak ada masalah. Tapi kalau kita mampu melafazkannya adalah lebih baik kerana lidah kita, bibir kita juga akan menjadi saksi bahawa kita pernah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Yalah, maklumlah kadang-kadang kenapa kita selawat dalam hati, kita duduk dalam bas, kita duduk dalam train, kan takkan kita nak selawat kuat-kuat, faham. Jadi boleh, tak ada masalah. Okay? Jadi Alhamdulillah, jam tepat 8 pagi. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan sepanjang penyampaian. Semoga apa yang dikongsikan walaupun ianya amalan yang ringkas, tetapi insya-Allah dengan amalan-amalan yang ringkas inilah yang akan menjadi bukti bahawa kita pernah melakukan amal-amal kebajikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amal-amal kita menjadi bekalan yang terbaik untuk kita membawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan sepanjang penyampaian. Setiap satu yang baik datang daripada Allah Taala, kelemahan adalah khilaf daripada diri saya sendiri. Mohon juga doakan semoga saya diberikan kesihatan yang baik. Maklumlah kan, antara tugasan saya ni menyampaikan. Jadi bila mana suara tak berapa nak okey, semua memang dia ujian jugalah. Tapi apa pun, Alhamdulillah ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita redha atas ujian yang telah diberikan kepada kita semua, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Puan Admin kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas pimpinan bacaan Yasin hari ini, tahlil doa, selawat dan tazkirah, masya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat sikit sebanyak mendapat ibrah dan mendapat barakah daripada apa yang Ustaz kongsikan hari ini, masya-Allah. Seminit je boleh buat kebaikan, masya-Allah. Jadi apa lagi, mulakan hari ini, insya-Allah. Ustaz, selepas ini kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Suraya binti Muhammad pada pukul 8.15, 14 minit lagi, insya-Allah, dengan tajuk Keranamu diturunkan ayat Al-Quran, siri yang ketiga, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari, masya-Allah. Istiqamah dengan majlis ilmu. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Pada yang tidak sihat, semoga Allah kurniakan syifa yang sempurna. Begitu juga dengan Ustaz. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mohon sekali lagi untuk dengan tasbih kafarah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.